like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a Hellcat. Kerjasama antara bangsa. Dia ada 6. Yang pertama ialah persidangan Stockholm, kedua persidangan Rio, ketiga persidangan Johannesburg, keempat protokol Montreal, kelima protokol Kyoto, dan deklarasi Langkawi. Okey. Persidangan Stockholm ni tujuannya ialah tumpuan kepada persekitaran manusia. Perkara yang difokuskan ialah pembasmian kemiskinan, penjagaan sumber semula jadi, dan pendekatan sains dan teknologi. Persidangan Stockholm ni ditubuhkan ataupun dianjurkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1972. Ia menjadi titik tolak utama untuk konsep pembangunan berterusan atau lestari. Okey, yang seterusnya ialah persidangan Rio. Persidangan Rio ni berfokuskan tentang kepada kerjasama antara bangsa bagi membantu negara-negara dunia untuk memikirkan kembali tentang pembangunan ekonomi dan mengekang pencemaran dan kemusnahan sumber semula jadi dunia. Persidangan Rio ni telah berlangsung di Rio de Janeiro di Brazil, khususnya mengenai alam sekitar. Persidangan ini juga dikenali sebagai sidang kemuncak bumi. Di antara peristiwa penting dalam persidangan tersebut ialah Convention Biodiversity Dunia yang telah melahirkan pelan tindakan untuk abad ke-21 yang dikenali sebagai Agenda 21. Dia ada 4 bahagian utama, antaranya ialah pembangunan sosial dan ekonomi, pemeliharaan dan pengurusan sumber untuk pembangunan, memperkasakan peranan kumpulan penduduk besar, dan penekankan cara pelaksanaan. Okey, tapi persidangan Rio ni bertujuan untuk yang lebih utama adalah untuk alam sekitar. Itu dia. Yang ketiga ialah persidangan Johannesburg. Okey, tertumpu kepada pelan tindakan yang konkret untuk merealisasikan prinsip pembangunan berterusan lestari. Okey, persidangan ni telah berlangsung di Johannesburg di Afrika Selatan pada tahun 2002. Kunci utama persidangan tersebut ialah keperluan untuk membasmi kemiskinan, kawalan penduduk, pengagihan dan pengurusan sumber alam yang cekap dan optimah agar kesejahteraan hidup boleh dinikmati oleh generasi masa kini tanpa mengorbankan keperluan generasi akan datang. Okey, protokol Kyoto. Montreal. Montreal. Protokol Montreal dibentuk bagi menangani masalah lapisan ozon global bagi mencapai pembangunan berterusan lestari. Okey. Menangani masalah penipisan lapisan ozon bagi mencapai pembangunan mampan dalam melindungi habitat manusia dan alam sekitar. Isi kandungan protokol Montreal ini ialah pertama ialah kenal pasti pelepasan secara meluas bahan-bahan pencemar udara yang boleh menipiskan lapisan ozon dan yang secara tidak langsung telah memberi kesan sampingan kepada kesihatan manusia. Ini isi kandungan protokol. Yang kedua ialah tegas dalam melindungi lapisan ozon. Ketiga, memperakui bahawa peruntukan khas amat diperlukan. Seperti contoh bantuan sumber kewangan, teknologi baru dalam menguruskan kebersihan alam sekitar.
Keempat ialah bersetuju dengan siri langkah-langkah menghadkan penghasilan dan penggunaan bahan-bahan yang boleh menipiskan lapisan ozon di lapisan atmosfer bumi. Dan kelima ialah harus mematuhi kawalan perdagangan yang telah ditetapkan. Okey, yang kelima ialah protokol Kyoto. Dibentuk bagi menangani isu perubahan iklim yang berkaitan dengan isu pemanasan global. Okey, negara-negara yang bersetuju untuk melaksanakan protokol ini di negara masing-masing yang berkomitmen untuk mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lain, atau bekerjasama dalam perdagangan kontrak pembebasan gas jika mereka menjaga jumlah atau menambah pembebasan gas tersebut yang telah menjadi puncak berlakunya pemanasan global. Protokol ini dibentangkan di Kyoto, Jepun pada Desember 1997. Protokol ini juga merupakan satu persetujuan oleh negara-negara perindustrian yang membebaskan bahawa mereka akan mengurangkan pembebasan gas rumah kaca mereka secara kolektif. 6 gas rumah kaca itu ialah karbon dioksida, metana, nitros oksida, sulfur heksafluorida, dan CFC. Tujuan dia adalah untuk mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Yang seterusnya, yang terakhir ialah deklarasi Langkawi. Adalah komitmen semua negara-negara Commonwealth untuk menjaga dan melindungi alam sekitar. Ancaman masa kini terhadap alam sekitar yang membimbangkan manusia sejagat adalah berpunca daripada kecayaan pada masa lampau dalam mentadbir urus sumber semula jadi. Selain itu, deklarasi Langkawi juga mengandungi komitmen ketua-ketua kerajaan Commonwealth untuk menyokong langkah-langkah meningkatkan penjimatan tenaga dan kecakapan mengenali tenaga, menggalakkan pengurangan sumber-sumber yang boleh mengakis lapisan ozon, menggalakkan usaha pemulihan sumber hutan dan kepelbagaian biologi yang berkekalan, menghalang atau menghadkan amalan penangkapan ikan yang berlebihan, dan yang lain-lain lagi. Perjanjian antarabangsa yang berkaitan dengan alam sekitar ini dan juga memperkenal dan mempromosikan langkah-langkah yang boleh menarik sokongan secara meluas bagi meningkatkan kesedaran menjaga alam sekitar sejagat. Okey, itu je. Okey, dalam perjanjian ni cuma kamu perlu tahu dia punya fokus pernah naik 2019 pernah naik apa kemudian apa fokus utama Langkawi 2017. So dia nak kamu fokuskan apa dia punya fokus dalam perjanjian tu. Okey, dan seterusnya kamu Aku nak boleh. Okay, yang terakhir siapa? Saya. Okay. Alright. Kita masuk yang paling last, iaitu kepentingan kerjasama antarabangsa. Dalam kepentingan kerjasama antarabangsa ni, dia pentingkan 3 isu, iaitu masalah kemerosotan alam sekitar yang telah menjadi masalah global, kemudian penjagaan alam sekitar secara global, kemudian meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pembangunan berterusan ataupun lestari. Okay, kita masuk masalah kemerosotan alam sekitar yang telah menjadi masalah global. Isu kemerosotan alam sekitar kualiti alam sekitar pada masa ini bukan sahaja merupakan masalah dalaman yang dihadapi oleh sesebuah negara secara bersendirian. Malah kemerosotan kualiti alam sekitar sebenarnya telah menjadi masalah antarabangsa yang perlu ditangani secara bersama. Contoh yang macam isu pemanasan global bukan di Malaysia je kan yang rasa semua ni. Di negara-negara lain pun akan rasa isu pemanasan global tu. Jadi masalah kemerosotan alam sekitar ni dia sudah menjadi masalah global dan dia mesti ditangani lah, dan itu pentingnya kenapa mesti ada kerjasama antarabangsa. Kemudian penjagaan alam sekitar secara global, macam saya cakap tadi, kalau kita mau baiki isu masalah alam sekitar ni, bukan
satu negara saja kena, maksudnya seluruh dunia kena, kita mesti ada penjagaan alam sekitar secara global. Maksudnya semua negara tu dia mesti kerjasama untuk kita jaga global ni lah supaya tidak berlaku, kemerosotan alam sekitar tu tidak akan berterusan. Jadi salah contohnya yang boleh dibagi sini adalah isu dalam pencemaran udara. Isu pencemaran udara macam Ewa bilang tu di Indonesia, pada tahun 2002 Malaysia dan semua anggota ASEAN bersetuju menandatangani perjanjian jerubu merentasi sempadan. Tujuannya untuk membantu negara Indonesia hentikan pembakaran hutan. Ini kau boleh dapatkan. Kemudian salah satu lagi contoh deklarasi Langkawi jadi dibentukkan oleh ketua negara-negara Commonwealth bagi menunjukkan komitmen bersama negara-negara Commonwealth untuk melindungi dan menguruskan alam sekitar. Itu penjagaan alam sekitar secara global. Yang paling luas, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pembangunan berterusan lestari. Bagi menjayakan konsep pembangunan berterusan, terdapat dua langkah utama yang perlu dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, iaitu langkah pemeliharaan dan langkah pemeliharaan. Langkah-langkah je tu itulah tu perundangan pengurusan strategik, konten dan pendidikan. Maksudnya kalau kita kalau kita macam mau baiki isu ni lah, mau menangani isu ni, kita mesti ada langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran tentang betapa pentingnya pembangunan lestari ni. Okey. Itu saja. Boleh faham? Last. Boleh. Okey, boleh faham. Laila pun bentang kelangkah dia. Pukul 9 sudah ni. Pukul 9 1 minit sudah. Lepas dah waktu kita. Okey. Like a Hellcat. Like a Hellcat.